ucapkan bismillah, berjuang melangkah berpasi ikrar. Lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa. Lafaz yang dituju, benar berhebat dan berpada. Tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adab berjuang, kejayaan terindah meraih mardatillah. Iman tunjukkan kekuatan Islam, syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Inilah wajah-wajah finalis Dai Muda Yadim 2020. Siapakah di antara mereka yang akan dinobatkan sebagai juara perdana pada malam ini? Adakah Dai Muda lelaki ataupun Dai Muda wanita? Semuanya bakal terjawab. Dan inilah 10 finalis Dai Muda Yadim 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di Auditorium Cempaka Sari Putrajaya, Yadim membawakan kepada anda pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Saya Ustaz Hariri bersama dengan pasangan saya malam ini. Ya, saya Ustazah Hazila. Apa khabar Zila? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik hari ini. Saya tertukar tadi, mana satu pengacara, mana satu peserta malam ni. Jadi baju yang saya pakai pada malam ini ditaja khas daripada Butik Anggun Citra. Kita tepukkan kepada Butik Anggun Citra. Main dengan. Jadi Ustaz, pakaian yang Ustaz pakai ni disponsor oleh siapa ni? Oi, kalau ada penaja, saya pun ada penaja. Yang taja saya malam ni adalah Butik KAS. Apa tu Ustaz? Butik koleksi almari sendiri. Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang ada je kan. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang bersama kami yang menonton di TV Al-Hijrah maupun di Facebook Live Yadim. Teruskan kekal bersama kami untuk kita menonton persembahan-persembahan hebat daripada 10 panelis dan juga kita nak ketahui siapakah juaranya. Baiklah. Kita juga nak memperkenalkan juri kita malam ini yang akan mengadili 10 peserta. Dan jom kita berkenalan dengan juri kita yang pertama, seorang pendakwah. Nampak ira-ira sikit. Dan ikon program reality. Kalau ada saja program reality tentang agama, inilah tukang komennya. Kita perkenalkan Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Berikan tepukan kepada beliau. Ustaz Zarifi, apa khabar? Alhamdulillah, sihat afiat sejahtera. Ustaz Hari sihatnya? Alhamdulillah. Ustaz Zarifi, apa yang expectation daripada Ustaz Zarifi nak tonton finalis kita malam ini? Dai Muda Yadim keseluruhan peserta merupakan anak muda. Malam ini saya nak saksikan persembahan di luar kotak yang dapat memberikan persembahan dakwah yang baharu yang tak pernah kita tonton sebelum ini, insya-Allah. Masya Allah, itu semangat daripada juri kita. Baik. Jadi kita lihat siapakah Ustaz, juri kita yang seterusnya? Juri yang kedua adalah Ustazah, seorang pendakwah muslimah yang tak asing lagi dengan kita. Ya tuan-puan, kalau beliau berceramah ni, pasti rasa dipujuk-pujuk hati. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Berikan tepukan kepada beliau.
Apa khabar Ustazah? Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semuanya di atas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa harapan Ustazah malam ini? Masya Allah, Ustazah mengharapkan kejujuran dalam penyampaian. Mudah-mudahan sampai ke hati kita semua. InsyaAllah tadi tengok yang bernasyid kat depan pun peserta pun dah nampak dah dia punya semangat tu. Macam dah nampak dia muka pemenang. Ya? Tapi tak apa, terlalu awal kita tengok dulu persembahan mereka. Masya Allah. Ni daripada nasyid boleh scan siapa menang tak menang. Masya Allah. Ada kena ada ilmu yang tinggi Ustaz. Baik, dan juri kita yang seterusnya juga seorang pendakwah yang tidak asing lagi. Bukan makhluk asing. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli bin Muhammad Razali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Baik, mungkin ada nasihat pesanan Ustaz nak berikan kepada peserta kita. Silakan. Okey, saya kira tampilnya 10 penalis ini sebenarnya adalah nak mengajar berjuta rakyat Malaysia bagaimana cara kami boleh melaksanakan dakwah dalam kehidupan. Kejayaan kita bukan pada 10 orang tetapi penonton dan semua kita yang akan bangkit. Ada 2,000 tadi dan insya-Allah menjadi berganda apabila semua kita faham dan menghayati dan insya-Allah Dai Muda menjadi inspirasi. Baik, Alhamdulillah. Kita berikan tepukan kepada kesemua juri-juri profesional kita. Baiklah, juri pun sudah kita perkenalkan. Betul, sekarang kita tak sabar untuk melihat persembahan pertama pembuka tirai kita malam ini. Anda sudah bersedia? Di manakah penyokong-penyokong? Oh, Masya Allah. Ramai kita yang pada hadir. hari ini. Alhamdulillah. Baik, Azilah. Siapa Baik. peserta kita yang pertama? Baiklah, peserta kita yang pertama, beliau berasal daripada Johor, berkelulusan ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah dan tagline yang diambil bersumberkan daripada surah Al-Imran ayat yang ke-19 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah adalah Islam. Jadi siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan paparan yang disediakan. Bismillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amskana bin Masnad. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, saya yakin dan percaya ramai yang hadir pada malam ini dan juga yang berada di rumah sama seperti saya. Iaitu apa? Kita dikurniakan syiar Islam seawal kita melihat dunia. Namun persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita benar-benar yakin dan percaya mengenai intipati syahadah yang kita lafazkan? Atau Islam yang hadir dalam diri kita hanya sekadar nama dan juga keturunan? Saudara dan saudari, jika benar kita yakin kita Islam, mengapa dalam tempoh 24 jam akan lahirnya 50 bayi luar nikah hasil zina pasangan yang mengucapkan syahadah? Jika benar kita yakin kita Islam, mengapa dalam tempoh sejam 10 individu Muslim didapati di meja, kaunter dan premis perjudian? Dari sebesar-besar persetubuhan sehingga sekecil-kecil pergaulan tanpa batasan. Dari sebesar-besar jenayah sehingga sekecil-kecil salah laku syariah. Di mana ajaran Rasulullah diletakkan? Di mana petunjuk daripada kitabullah? Allah! Semuanya dilakukan tanpa rasa bersalah. Saudara dan saudara, bayangkan di sebelah saya Abu Jahal. Jika dia melihat realiti umat Islam ketika ini, apa reaksi? Gembira, ketawa, gelak melihat umat Nabi Muhammad semakin tenang. Jika begitu, rugi. Saat getir perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kesayangan kita,
mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk sahabat dan umatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jika terhapus kelompok pada malam ini, ya Allah, pada hari ini, Engkau tidak akan disembah di hari akan datang, ya Allah, dan untuk selama-lamanya, ya Allah. Saudara dan saudari sekalian, kita buktikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini Allah telah lengkapkan agama untuk kita. Allah telah cukupkan segala nikmat untuk kita. Allah telah redha Islam itu agama kita. Ayo muslimin muslimat sekalian, kita letakkan dalam jiwa kita nilai Islam yang sejati. Kita terapkan dalam pemikiran kita fikrah Islam yang disepakati. Ayo bersama-sama saya kita laungkan kalimah la ilaha illallah dengan semangat yang tinggi dan sepenuh hati bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin sekalian, saya tinggalkan dengan satu sautan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ingat, Islam itu bukan hanya pada nama, bukan juga pada keturunan, tetapi Islam itu lahir daripada jiwa dan zahirkan dengan anggota. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikan tepukan sekali gemuruh kepada Dai Muda Yadim Am. Masya Allah, semangat Azila. Saya pun rasa bergegar je kan. Pentas kita malam ini kerana pembukaan peserta pertama yang begitu hebat malam ini. Jadi kalau Azila nak tahu, mereka ini bukan sekadar kebolehan diri mereka sendiri, tetapi mereka telah dipilih lebih 200 orang telah memohon. Daripada belia umur 23 hingga 30 tahun, 20 orang yang terpilih masuk akademi dan 10 yang layak masuk pentas akhir. Jadi, ini memang insan-insan terpilih lah Azila. Masya Allah, Allah yakhtar, Allah pilih di antara ramai. Baik Azila, siapa dengan peserta kita yang kedua? Okey, baik. Peserta kita yang kedua ini berasal daripada Terengganu dan beliau berkelulusan ijazah sarjana muda fiqh dan usul fiqh. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan paparan di sedikit. Assalamualaikum, saya Putri Balkis binti Alias. أن السيدة عائشة أيضا عالمة في العلوم الفقه. Berasal daripada Terengganu, merupakan graduan UIAM. Ingat, perbaiki diri menuju ilahi. Duk sini, duk sana, tak malu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal mustami'un al-kiram, uridu an usharika ma'akum an ahammiyati sifatil haya. Qabla kulli syai' indi soal. Aina yaqa'ul haya? Hal fi dhanni أو في العين أو في الوجه؟ لا خطأ، إن الحياء في القلب. يا أيها المسلمون والمسلمات، إن الله تعالى قد خلقنا في أحسن تقويم، ولا بسبب العدم الوجوب صفات الحياء نحن ندمر أنفسنا إلى أسفل السافلين كما قيل في القرآن ثم رددناه أسفل سافلين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faham tak benda yang saya cakap tadi ni? Tak faham?
Sebenarnya, saya ingin berkongsi tentang kepentingan sifat malu. Saya teringat, Rasulullah pernah didatangi oleh 3 orang sahabat baginda. Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tapi dalam ketiga orang sahabat baginda, hanya Uthman yang Rasulullah berjumpa dalam keadaan yang bersedia. Aisyah yang melihat perkara tersebut berasa pelik dan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa berbuat demikian?" Baginda bersabda, "Sesungguhnya Uthman ni sifat dia sangat pemalu. Aku risau kalau aku berada dalam keadaan yang tak bersedia, Uthman tak jadi berbincang." Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-20 daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru, Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Hadis riwayat Bukhari. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau mahu. Bahasa mudahnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa tak malu, ikut maulah nak amda. Hadirin hadirat yang dihormati oleh Allah. Realiti zaman sekarang, menurut laporan digital 2018, jumlah pengguna internet di Malaysia adalah sebanyak 25.08 juta pengguna. Facebook 20 juta, YouTube 23 juta, Instagram 11 juta dan TikTok, trend yang terbaru hari ini sudah mencapai kepada 4 juta pengguna dengan pelbagai challenge dan cabaran yang akhirnya membuatkan mereka mendedahkan aurat tanpa rasa sedikit pun malu dengan tarian, dengan nyanyian yang pelbagai. Para penonton yang dihormati sekalian, malu ini ada berbagai aspek. Ada malu yang sepatutnya dan ada malu yang tak kena pada tempatnya. Contoh, kalau orang tanya, "Pakcik, pakcik, apa dah pergi ngaji ni?" Tambuh malulah. Pakcik ni tua dah, gigi pun tak ada. Jadi, malu yang betul macam mana? Malu apabila umur dah panjang tapi ibadatnya kurang. Malu apabila banyak hartanya tapi tak berbelanja kepada jalan Allah. Dan malu apabila masanya banyak tapi sibuk dengan perkara yang sia-sia. Saya akhiri ucapan saya dengan sebuah syair Arab. Araftu syar la lisyar walakin litawakki. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya. Sekian, perbaiki diri menuju ilahi. Saya Daimuda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ikut mu lah nak buat gapo pun. Ya, ikut mu lah. Itu garangnya. Tapi itulah, dia sebut tentang teknologi IG sebagainya. Tadi di belakang petang dia cakap dengan saya, "Ustaz, tolonglah promote IG saya." Ya ke Ustaz? Dia perlukan Pandai. pengikut sangat. Ya, pasti. Baik, itu contoh tentang malu dan hari ini tentang teknologi dan bagaimana kita berhadapan dengan teknologi tersebut tapi perlu mengekalkan sifat malu. Betul Ustaz, malu ni kita kena malu di dalam ketika orang nampak ke, orang tak nampak pun kita kena malu Ustaz. Baik, okay. Kalau tadi cerita bab malu, kalau peserta yang seterusnya apa ceritanya? Okey, peserta yang ketiga merupakan graduan Universiti Sultan Zainal Abidin Tersasun. Merupakan ijazah Muda Usuluddin dan Kaunseling. Beliau ini merupakan seorang guru fardu ain. Jadi siapakah beliau? Kita saksikan paparan yang disediakan. Jom. Saya Daimuda Afif, berasal dari negeri Kelantan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin yang dihormati oleh Allah.
Saya nak kongsi tentang satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, orang yang bersalah ni, orang yang buat maksiat ni, di akhirat nanti mereka akan menunduk di hadapan Allah. Dan mereka akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang ni kami tengok sendiri dah ya Allah. Kami dengar sendiri dah ya Allah. Betul ada azab neraka ya Allah. Betul ada nikmat syurga ya Allah. Kami amat takut sekarang ini ya Allah. Tolong hantar kami kembali ke dunia ya Allah. Kami nak baiki segala kesalahan kami ya Allah. Sedang hadirnya yang dihormati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadisnya riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu melakukan kesalahan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat, memohon ampun. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita, tidak kira siapa sekalipun kita, bila kita nama manusia, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Seorang gurukah kita, seorang pelajarkah kita, seorang ulamakah kita, tidak kira siapa sekalipun kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mohon ampun. Maka perbanyakkanlah doa pada Allah. Ya Allah, sebelum ni kami tak salat ya Allah. Kami tak puasa ya Allah. Kami derhaka pada ibu ayah kami ya Allah. Kami derhaka pada suami kami ya Allah. Pelbagai maksiat kami buat ya Allah. Kalau kau tak ampuni kami ya Allah, rugi kami ya Allah. Rugi ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita mohon ampun pada Allah, sangka baik pada Allah, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Kerana apa? Rahmat Allah Ta'ala lebih agung daripada dosa kita. Bahkan jika dikumpulkan seluruh dosa manusia sekalipun, yakinlah dan percayalah, rahmat Allah Ta'ala tetap yang teragung selama-lamanya. Maka marilah sama-sama kita tinggalkan segala perkara maksiat yang pernah kita lakukan, dan kita teruskan kehidupan kita yang lebih baik. Sama-sama kita berjaya dunia akhirat insya-Allah. Akhir kata daripada saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyakkan salawat, semoga bermanfaat. Insya-Allah dapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup sayu dan menginsafkan bagaimana tazkirah persembahan yang telah disampaikan tadi. Baik, kita undang ke atas pentas kembali Dai Muda Am dan juga Dai Muda Putri untuk bersama-sama mendengar komen daripada pihak juri. Baik, saya sudah berada di sebelah juri. Wah, baju sama kita malam ni ya. Ya, sama ya. Baik, Ustaz Zarifi, boleh komen kepada ketiga-tiga peserta kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dai Muda Am Iskandar, Putri Balkis dan Ahmad Afif, apa khabar semuanya?
Sihat. Alhamdulillah. Saudara Amir Iskandar, Ustaz nak bertanya, selepas saudara selesai buat persembahan 3-4 minit tadi, apa perasaan sekarang? Ustazah memang kat backstage. Sepatutnya memang ambil pada saya dulu kata. Apa yang ni yang Ras- mandi kita bincang tadi tu? Masya Allah. Mari kita beri tepukan kepada ketiga-tiga peserta ini. Baik, kalian bertiga, alhamdulillah, yang paling sukar dalam sebuah pertandingan besar seperti ini ialah meletakkan energi di dalam persembahan. Tetapi alhamdulillah, kalian bertiga memulakan persembahan ini dengan energi yang betul dan tinggi. Tahniah kalian bertiga. Seorang profesor dalam bidang psikologi yang bernama Profesor Albert Mehrabian. Profesor Albert Mehrabian, beliau berkatakan, dalam komunikasi ada 3 komponen besar. Yang pertama, perkataan, words, 7%. Yang kedua, voice, 38%. Dan yang ketiga, non-verbal, yang mewakili 55%. Baik, yang saya nak sentuh perkara yang kedua, modulation of voice. Persembahan yang cantik, setelah digarap dengan isinya daripada Al-Quran, hadis, saudara kena ingat juga, persembahan yang menarik, suara mereka tidak mendatar tetapi ada dinamiknya. Ada tinggi, ada rendah, ada berbisik, ada merayu. Jadi komponen-komponen inilah yang perlu saudara perbetul pada masa akan datang untuk saudara kelihatan lebih menguasai pentas. Dan sebagai contoh saudara Afif. Saudara Afif, saya memahami apa yang saudara Afif sebut tadi, tetapi jangan kita memaksa penonton untuk menangis. Ya, suara itu perlu diredakan seperti biasa, jangan kelihatan seperti kita memaksa penonton untuk menangis. Ala kulli hal, kalian semua telah menguasai pentas asas untuk berkomunikasi. Tahniah kepada seluruh tenaga pengajar dan selamat maju jaya. Kita jumpa selepas ini. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Semangat komen juri. Apa tadi Ustaz? Dinamika suara. Ya. Saya nak cubalah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. 3 peserta telah membuat persembahan. Siapakah yang akan muncul selepas daripada ini? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020 yang dibawakan dari Auditorium Cempaka Sari Putrajaya. Baik Azila, di samping wajah-wajah yang kita saksikan penonton ahli keluarga, saya ada juga terpandang beberapa wajah familiar dalam dewan ini yang merupakan ikon dakwah Yadim. Saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Fazilah Haji Kamsah. Apa khabar Datuk? Terima kasih kerana hadir. Selamat datang. Begitu juga Al-Fadhilah Ustazah Isfadiah dan suaminya. Dan juga kekanda kita Ustazah Asma. Apa khabar? Ahlan wa sahlan Ustazah. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Ini semuanya penggerak dakwah dan ini jugalah peserta kita akan meneruskan ataupun bersama-sama dengan ikon Yadim kita. Betul, insyaAllah. Baik, siapa peserta seterusnya Azila? Okey, tadi kalau kita lihat tadi peserta daripada peserta lelaki, tetapi sekarang peserta perempuan pula. Ayu, orangnya lembut, orangnya. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda Usuluddin Sejarah dan Tamadun di Universiti Malaya. Jadi siapakah beliau? Sama-sama kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Rita Rizal, Dai Muda anda. Minda positif, mencari alternatif. Surat dah ada, bunga pun dah ada. Wangi. Tak sabar nak jumpa dia. Liza. Rita. Nanti call Kematian pemuda ini. Lalu berapa
sebutlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Couple? Lah, Miza suka aku rupanya. Aku ingatkan aku seorang je yang suka dia. Jap. Kalau aku couple dengan Miza, macam okey juga. Lagipun selama ni dia baik dengan aku, dia sayang aku. Bolehlah aku couple dengan Miza? Lagipun, lelaki aku kenal selama ni semua tak boleh diharap langsung. Buat sakit hati aku je. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bibit kepada khilafnya cinta. Apa reaksi kita sekiranya melihat situasi dan fenomena tadi? Kita rasa marah, sensitif ataupun biasa? Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 80, "Atatuna al-fahisyah ma sabaqukum biha." Jangan kamu buat perkara yang paling keji yang mana satu manusia di muka bumi ini tak pernah lakukan pun. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang paling keji, hina dan tercela. Itulah homoseksual. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Hadirin sekalian, statistik 2018, bahagian kawalan penyakit KKM, kelompok tertinggi yang dijangkiti HIV dari individu yang mengamalkan homoseksual. Jumlahnya 14 kali ganda lebih tinggi dari individu yang berkongsi jarum suntikan. Jika beginilah situasinya, mampukah generasi akan datang menjalani kehidupan yang penuh sihat, beradab dan bertamadun? Ya, benar. Semua orang tahu homoseksual ini salah di sisi agama. Benar, homoseksual ini dipandang jijik dan tidak bermoral dalam masyarakat. Tetapi, adakah benar dengan memandang serong, kita dapat membantu mereka keluar dari dosa-dosa ini? Ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak dan adik sekalian, sebenarnya kita ni ada peranan yang sangat penting dalam membantu mereka. Jika sudah tahu mereka diuji begini, segeralah bertindak. Sebab kita sayang mereka kan? Kita nak mereka kembali hidup normal seperti biasa. Jika ada budaya abang dan adik angkat, kakak dan adik angkat, daripada suka-suka akhirnya berpetik rasa cinta, maka tekankan kefahaman dan ilmu yang jelas. Ayuh para penonton sekalian yang ada di dewan ataupun yang ada di rumah atau di mana-mana sahaja. Mari kita berganding bahu membantu memartabatkan nilai Islam dalam diri mereka. Membantu tanpa diskriminasi, membantu tanpa menghukum dan membantu dengan memberi nasihat. Ingatlah saudara-saudariku, nafsu itu cinta sementara. Mungkin mereka lupa. Ya, mungkin mereka dan kita lupa. Tempat abadi kita di akhirat sana. Saya Dai Muda anda, Minda Positif mencari alternatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak Hania dilempar-lempar ni. Yalah. Hari ni kita cakap pasal LGBT ya Ustaz. Betul. Zila ada pengalaman berdakwah dengan LGBT ni? Belum lagi Ustaz. Belum. Saya pernah ada pengalaman itu. Kongsi sikit Ustaz. Sampai saja tempat tu dia panggil Ustaz. Meremang bulu roma. Jadi tapi ini adalah pelapis-pelapis pendakwah kita lah. Baik. Zila, kalau tadi tajuk LGBT, siapa pula peserta kita seterusnya? Okey, peserta yang seterusnya ini sudah berkahwin ya dan mempunyai 2 orang cahaya mata, graduan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Sumber tagline beliau diambil daripada surah Al-Ibrahim, berbunyi la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Jadi siapakah beliau? Kita persilakan Dai Muda Naim. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله الحمد لله وشكر الله
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indahnya langkah bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar penonton di rumah? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, pernahkah terdetik di hati kita, kenapa aku kurang beruntung? Kenapa orang lain lebih nikmat sedangkan aku tidak? Kadang kita rasa kitalah yang paling sengsara dari sekalian manusia. Kenapa aku yang diuji? Why me? Hadirin sekalian, why not? Kenapa tidak? Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuannya. Hadirin sekalian, rezeki dalam hidup kita lain-lain. Ada orang rezeki dia dapat kahwin awal, dapat anak soleh, boleh travel sana sini. Ada orang rezeki dia bisnes maju, duit dia 7 turunan makan tak habis. Hakikatnya Allah jadikan kita semua orang kaya dengan rezeki yang tersendiri. Diberi iman Islam itu rezeki, diberi kesehatan itu rezeki, tapi kita tak sedar. Sebab kita cuma nampak rezeki itu hanya dalam bentuk kebendaan. Hadirin sekalian, Allah kan kaya. Kenapa Allah tak bagi semua orang kaya? Sebab Allah sayangkan kita. Allah hanya beri apa yang perlu, bukan apa yang kita mahu. Biasanya apa yang kita mahu itu adalah nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud boleh jadi apa yang kamu benci baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Hadirin sekalian, antara cara untuk kita mendapat syukur adalah dengan kita memperbaiki diri kita dan sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah. Jom sama-sama kita mulakan dengan solat berjemaah di masjid atau di surau. Hayya 'alas salat. Sahabat-sahabat, para pemimpin dan yang dipimpin, saya mewakili Dai Muda Yadim memohon agar kita sama-sama menginsafi diri, bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kekufuran kita bertukar sengsara. Jangan sampai kekufuran kita bertukar binasa. Biar kita hidup sederhana tetapi kekal bahagia. Mari lafazkan bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia daripada Dai Muda Naim. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Itulah yang dianjurkan, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik Ustaz, kita dengar tadi berkenaan dengan syurga tu mahal Jadi bila kita kata syurga tu mahal, usaha kita pun kena luar biasa Ustaz. Oh, ini nak masuk syurga tapi usaha macam nak masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Baik. Okay. Macam tak sampai lawak saya Saya usaha lagi Baik, inilah. Okey. Siapa peserta seterusnya? Okey, baiklah. Peserta seterusnya ni, sebelum tu nak tanya ni, Ustaz pandai baking tak?
Yang saya tahu baking powder saya tahulah. Itu lawak Ustaz. Baiklah, peserta seterusnya ini, beliau ini merupakan graduan daripada Universiti Malaysia Sabah, berkelulusan ijazah sarjana muda kerja sosial. Jadi, siapakah beliau? Kita saksikan paparan ini. Jom. Hai, saya Sarah Ishak, berasal daripada Jalan Pahang. Hijrah kita bukanlah hijrah naik unta. Hijrah kita bukanlah berjalan beribu batu. Tapi hijrah kita, hijrah berperang melawan hawa nafsu. Dedikasi buatmu, para pejuang yang ingin bangkit dari masa silam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh, Allah tidak akan membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin, pernah tak kita dengar sebuah kisah tentang seorang pemuda yang menjadi rebutan para malaikat? Pemuda ini telah membunuh 99 orang sehingga cukup 100. Sampailah satu saat pemuda ini mendapat hidayah untuk berubah. Namun dalam perjalanan hijrahnya, ditakdirkan Allah meninggal di tengah jalan. Apabila malaikat mendengar perkabaran tentang kematian pemuda ini, lalu berebutlah malaikat azab dan malaikat rahmat untuk mendapatkannya. Setelah diadili, sungguh jalan kebaikan lebih dekat berbanding kejahatan yang pernah dilakukannya. Subhanallah. Lalu turunlah surah An-Nisa ayat ke-100. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, kemudian meninggal di pertengahan jalan hijrahnya, maka telah dicatatkan pahala baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang penonton yang dikasihi, ternyata hidup kita ini masih dipanjangkan umur, diberikan izin oleh Allah untuk menyelak lembaran kehidupan kita. Allah tak hairan pun dosa apa yang kita buat. Tapi Allah hairan kenapa kita tidak mahu bertaubat. Setiap manusia tak akan terlepas daripada melakukan dosa. Sehinggalah kita rasa lemas, kita rasa gelisah. Kita nak keluar dari belenggu maksiat. Sampailah satu tahap tu kita rasa susahnya nak tinggalkan maksiat. Subhanallah. Tatkala berasa lemah, pujuklah diri kita. Yakinlah dengan diri kita. Serulah nama Allah. 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 Aku malu dengan dosa-dosaku ya Allah. Aku nak baiki diriku ya Allah. Aku takut ya Allah, kembalinya aku dalam keadaan kotor ya Allah. Aku takut ya Allah, kembalinya aku dalam keadaan belum bertaubat. Jika hari ini adalah hari terakhir kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Menangislah sepuas-puasnya. Lepaskan segalanya. Allah pasti ganti yang terbaik untuk perjuangan kita. Sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembar. Kembar dua orang ni masya-Allah tahu dalam bahasa Arab. Baiklah. Kalau kita lihat tadi kita sebut tentang hijrah Ustaz tahu apa yang dimaksudkan tentang hijrah? Kalau sebut hijrah ni dua benda saya tahu. Okey Ustaz. Pertama TV Al-Hijrah. Nombor dua Satu Muharram. Lagu tu memang saya hafal lah. Okey. Baiklah. Kalau kita tahu hijrah ni macam kita gelak terpaksa ya. Tak apa, saya faham ya. Okey, hijrah ni kalau tuan-puan hijrah ni perlukan pengorbanan Dia perlukan usaha untuk kita berkorban untuk jadi yang lebih baik. Baiklah. Kita kenalkan peserta kita yang seterusnya. Jadi Ustaz, silakan perkenalkan. Baik, peserta ini berasal daripada Tanah Merah, Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan, berkelulusan Sains Pengguna daripada Universiti Putra Malaysia dengan tajuk Bahagia Itu di Mana. Kita persilakan Dai Muda Anis. Apabila dah jumpa satu turning point, dia jalan terus, tak pandang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, pernah tak kita merasakan dalam hidup ini ada satu kelompongan, satu kekosongan yang sunyi dan tidak terisi, satu ruang yang kita tak pasti apakah lagi yang masih belum diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, siapa nak bahagia? Alhamdulillah, semua orang nak bahagia. Tapi bahagia tu kat mana sebenarnya? Adakah pada sebuah rumah mewah, harta yang melimpah ruah, atau pada kuasa untuk memerintah? Jika benar begitu, mengapa setiap hari dua orang remaja kita lari dari rumah? Jika benar begitu, mengapa lebih 500 kes cubaan bunuh diri setiap tahun di Malaysia? Jika benar begitu, mengapa 1/3 daripada rakyat Malaysia mengalami kemurungan sepanjang hayat mengikut kajian kesihatan mobiliti kebangsaan 5 tahun kebelakangan ini? Adakah ini makna bahagia yang kita cari? Hadirin, kebahagiaan itu bukan pada besarnya istana Abdul Malik bin Marwan, bukan pada hebatnya pasukan Harun Ar-Rashid, bukan juga pada banyaknya simpanan korun. Bukan. Bahagia itu di sini. Tempat kebahagiaan adalah jiwa. Kebahagiaan menjadikan jiwa tenang. Harta, pangkat, kemewahan, populariti bukan pengukur kepada kebahagiaan. Percayalah, sungguh bahagia orang yang menyucikan jiwanya dari segala dosa, noda, maksiat dan kembali taat pada Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru matma'annat ilaihi nafs wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr." Dosalah yang buat jiwa ni resah gelisah, hati ni haru biru. Hadis riwayat Ahmad. Jadi macam mana nak tenang? Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, hati ni jadi tenang. Hadirin, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kata bahagia ni bila mana manusia dia berada di satu puncak ketakwaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bila saya kata bahagia tu kat sini, kita kena sentiasa syukur dan redha dengan setiap kurniaan Tuhan kepada kita. Tak ada kereta besar tak apa. Rumah tak mewah pun tak apa. Orang tak kenal pun kita tak apa. Janji kita ni, kita rasa cukup. Justru saya mengajak kita semua, anda dan saya, untuk sama-sama kita mencari kebahagiaan yang sebenar. Bukan kebahagiaan palsu dan rekaan dunia,
Bahaya. Bahaya kalau kita bertopeng kan bahagia. Ingat, bahagia itu bukan tentang apa yang kita ada. Tapi bahagia itu tentang apa yang kita rasa. Sekian, hidup biar bererti, bukan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tahniah diucapkan. Baiklah, kita jemput kepada peserta Rita. Ke semua Daim, muda Rita, Naim dan Sarah ke pentas. Okey. Okey, baiklah. Okey, berada 4 orang peserta di hadapan. Jadi kita persilakan Ustazah Hafizah Musa untuk memberikan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Masya Allah ni semua sebaya anak-anak ni Ustaz. Pertama sekali, syabas semuanya telah memberikan satu persembahan yang sangat baik. Cuma secara umum, Ustazah akan sebut 7 perkara secara pantas. InsyaAllah. Pertama, bila kita bercakap, bila kita berceramah, jangan mewakili semata-mata diri sendiri tetapi mewakili Islam. Nanti insyaAllah semuanya akan lebih terarah dan Allah akan bantu. Satu. Yang kedua, bila kita buat persembahan dalam masa yang sekejap, 4 minit, setiap saat itu mesti high impact. Jadi kita kena betul-betul plan 4 minit dengan terbaik. Tadi Ustazah puji adik-adik anak-anak semua, tengok macam mana. Ni Ustazah ambil contoh Saudara Muhammad Naim. Masya Allah, daripada masuk ayat Quran dah beri high impact. Tengok macam mana Saudari Anis Zuraini daripada awal dan yang lain-lain juga. Ya, tengok macam mana high impact setiap saat. Yang ketiga, ada interaksi dengan audiens. Ya, Ustaz nampak memang bercakap, ya, bertanya khabar dan sebagainya, itu boleh menghilangkan gemuruh kita. Yang keberapa Ustaz? Yang keempat, eye contact. Ustaz nampak ada di antara peserta yang begitu berani sekali pandang tepat kepada penonton. Masya Allah, itu confident level tinggi. Ya, kemudian yang kelima, bahasa ni adik-adik, anak-anak kadang-kadang tak perlu terlalu sangat disusun-susun jadi macam bahasa terlalu apa sangat. Bahasa santai pun kadang-kadang lebih sampai. Yang keenam, peranan slide. Slide kat belakang bukan sengaja tunjuk. Kena bagi impact yang besar pada peranan slide. Yang ketujuh, teknik soalan. Bagus, ada adik-adik yang tanya, bagaimana nak bahagia? Soalan tu menyebabkan kita semua tertumpu kepada jawapan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Hafizah atas 7 pesanan. Baiklah, teruskan mengambil tempat. Baiklah, kita teruskan lagi dengan mencari di manakah Ustaz Hariri. Dia di atas. Baik, saya bersama dengan para penonton yang berada dalam dewan kita. Boleh lambai sikit di belakang. Bukan senang nak masuk TV cerah ni kan. Baik, kita telah melihat 7 orang peserta. Ada baki lagi 3 persembahan individu sebelum persembahan berkumpulan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020 langsung dari Auditorium Cempaka Sari Putrajaya yang dianjurkan oleh Yadim dan disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Saya terpandang ada di sebelah kanan saya ini, ini tenaga pengajar bagi finalis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Tuan Fahmi, mungkin Syahmi, mungkin Tuan boleh berkongsi sedikit apa ilmu ataupun kepakaran yang Tuan kongsikan bersama peserta. Okey, alhamdulillah selama 1 minggu diorang di MMU, kita sempat menerapkan macam mana selari dengan tema Teknodai untuk menerapkan teknologi-teknologi dalam masa berdakwah supaya mereka mencapai sebanyak mungkin audiens dalam dakwah mereka. Masya-Allah, ini pensyarah muda MMU. Berikan tepukan kepada tenaga pengajar kita. Masya-Allah, terima kasih Tuan Syahmi. Inilah antara tenaga pengajar yang telah mengajarkan ilmu kepada peserta-peserta kita. Baik, peserta selepas ini sangat unik kerana beliau akan sampaikan persembahan dalam bahasa Inggeris. Nak tahu siapakah beliau?
Ladies and gentlemen, please giving support to Dai Muda Zaim. My name is Zaim Zamri, and this is my journey in DMY. We equipped ourselves with the knowledge needed. We tried to follow in the footsteps of our Prophet. We lean on to each other like brothers and sisters. Now, it's time to give back to the Ummah by opening their eyes towards Allah's creation and the powerful guidance of the Quran through the Quranic lens. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ladies and gentlemen, when you look at the skies, what do you see? When you look at the rocks and trees, what do you feel? When you look at the moon and stars, what do you see and what do you feel? Ladies and gentlemen, when I was in the university, I decided to pursue my studies in geology. Do you know what geologists study? Well, basically, geology is a study whereby we try to appreciate and pay attention to the things that many people always ignore, which are rocks. Getting to learn about rocks was like putting on some geological lens that made me see rocks differently from others. In fact, we all have these kinds of lens in our own field of studies and expertise. Either you're a doctor, or maybe you're an engineer, or a teacher, whoever you are, we all have these kinds of lens that make us see the world differently from others. However, my experience trying to dive into the Quran led me to a new way of looking at rocks and the world itself. I call this the Quranic lens. So one day, I went to Broga Hills with my friends. It was only 400 meters high up, but the scenery was so beautiful that it left me in awe of Allah's creation. At first, I saw how vast the kingdom of Allah is, stretching far across the horizon. I thought to myself, how loving Allah is to us, that despite His vast kingdom, He still put His attention, He still put His time towards us, little creatures. When we raise our hands and make dua, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. When I was on top, I saw how tiny we were. I thought to myself, Allah could have just crushed and destroyed us. But why? Why people still feel that they can do anything they want without any fear of Allah? Ladies and gentlemen, when Allah put the world for us to see that makes us a better servant, we raise for people's attention that makes us more arrogant. We all can have this Quranic lens, looking at things that not only we want to see, but looking at things that Allah wants us to see. Today, we make the Quran limited for only a sheikh or ustaz to ponder upon. But I realize that through the Quranic lens, with our own field of studies, with our own expertise, there are things that even a sheikh or ustaz couldn't ponder upon. Learn, study, ponder upon the verses of the Quran, because Quran is not something that you hook. Quran is not only a book, but it changes how we look. Thank you. Bismillah, Masya Allah. Hebat sekali. Da'i Muda Zaim.
dengan ceramah beliau dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita tengok bahasa Inggeris ceramah tadi, tapi lepas ni lebih hebat lagi. Beliau akan berceramah dengan menggunakan bahasa isyarat. Siapakah beliau? Kita persilakan Dai Muda Hamizah. Terima kasih. Isyarat untuk OKU. Assalamualaikum. Terus semangat, Allah sentiasa ada. InsyaAllah kita sama-sama masuk syurga. Saya sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Surah At-Tin ayat 4. Jika benar kita beriman, OKU juga adalah sebaik-baik ciptaan. Sudah pasti kita terokai kekuatannya, bukan kekurangannya. Kelainannya, bukan kecacatannya. OKU bukan tanda rosaknya ciptaan Allah, tapi hadirnya mereka, tanda kesempurnaan ilahi. Hadirin hadirat, pernah dengar kisah Abdullah ibnu Maktum? Seorang buta yang disebut kisahnya oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Apa kaitannya dengan Rasulullah? Datang Abdullah ibnu Maktum kepada Rasulullah, minta diajarkan membaca Al-Quran. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Sikap Abdullah ibnu Maktum mengulangi pertanyaan beliau membuatkan Rasulullah merasa rimas, tidak selesa dan berpaling muka. Tak kala itu turunlah surah Abasa. Allahu, ini teguran Allah kepada Rasulullah mengenai adab terhadap OKU. Apatah lagi kita insan biasa. Hadirin hadirat, benar hari ini kita dilahirkan sebagai insan sempurna. Namun, adakah benar selama-lamanya kita sebagai insan sempurna? Hakikatnya, tiada siapa yang tahu perjalanan kehidupan kita. Maka, luaskan persepsimu terhadap OKU. Pada mereka ada rezeki kita. Kerana santunan kita, asbab Allah bantu. Kerana khidmat kita, tiket syurga itu laku. Maka luaskan persepsimu terhadap OKU. Kerana yang bisu itu bukanlah pada pertuturannya, tapi bisu pada hati. Yang peka itu bukanlah pada pendengarannya, tapi peka pada hati. Yang buta itu bukanlah pada matanya, tapi buta pada hati. Yang cacat itu bukanlah pada fizikalnya, dan juga cacat pada hati. Ketahuilah hakikat sebenar kecacatan itu tak kala hati itu mati. Sekian dari saya, Dai Muda Nur Hamizah. Jom santuni OKU, cinta bertaut, mahabbah berpanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan sekali lagi kepada peserta kita, Masya Allah, dengan persembahan yang sangat unik. Ini adalah segmen baru dakwah. Kita bukan sekadar berbicara dengan mulut kita, tangan kita, juga bahasa isyarat yang kita sampaikan.
Sebab itu saya pun dah mula-mula belajar ni. Ustaz Zarifi tahu ni macam ni buat apa ni? Tak tahu macam ni. I love you. Baik, kita sudah sampai di peserta terakhir secara solo. Sebelum persembahan secara berkumpulan, jom kita berkenalan dengan peserta terakhir pada malam ini. Jom. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Ini adalah agreement perniagaan kita. Okey. Datuk boleh baca dulu terma dan syaratnya, nanti saya akan explain seterusnya ya. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sejak 31 Ogos 2020 sudah ada hampir 7.9 juta perniagaan yang telah didaftarkan. Dengan purata 53 perniagaan setiap hari yang didaftarkan. Saya percaya dan yakin ramai di kalangan hadirin dan juga para penonton di rumah yang sudah ataupun sedang terlibat dalam perniagaan. Sama ada sebagai stokis, sebagai founder, sebagai dropship maupun sebagai ejen. Ada yang berniaga kerepek, ada yang berniaga kuih muih, ada yang berniaga produk kecantikan dan banyak lagi produk-produk lain yang ada di pasaran mengikut permintaan. Tapi sedarkah kita tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat di rumah? Sebenarnya ada satu lagi perniagaan yang jauh lebih menguntungkan dari mana-mana perniagaan yang ada di muka bumi ini. Saya tengok tuan dekat atas tu tergaru-garu kepalanya. Nak tahu ke perniagaan apa? Nak tahu ke tuan? Baik, saya akan terangkan insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan bayaran syurga. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan syurga buat kita. Tetapi dengan syarat kita kena jual dulu. Kita kena labur dahulu produk, benda yang kita ada, iaitu harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh. Jika kita solat berjemaah, kita akan dapat 27 kali ganda pahala berbanding kita solat di rumah. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat 10 pahala dari setiap huruf yang kita lafazkan. Dan jika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan peroleh 700 keuntungan pahala. Subhanallah. Jadi hadirin, ayo janganlah berlengah lagi, kerana sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, ayo sama-sama kita close deal tawaran Allah Subhanahu wa taala ini. Segeralah beribadah, perbanyakkanlah tilawah, sebarkanlah kalimah-kalimah dakwah. Semoga Allah memberikan kepada kita keuntungan yang dijanjikan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia persembahan daripada Dai Muda Zuhdi. Berikan tepukan kepada beliau. Baiklah, saya pun terkejut lagi, rupanya ada lagi persembahan beliau. Baiklah, kita jemput lagi persembahan. Kita persilakan Dai Muda Zaim dan Hamizah untuk menerima komen daripada juri kita. Okey, baiklah.
Kita persilakan Ustaz Zul Ramli untuk memberikan komen kepada ketiga-tiga peserta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa penonton kena bagi tepukan gemuruh ya, sebab ini yang last kali ini. Tepukan itu sebenarnya nak mengucapkan syabas ya, kerana sesungguhnya anda telah buat sesuatu yang tak ramai orang boleh buat. Dan yang kedua, bersama dengan itu perasaan syukur kerana Allah beri pentas dan ruang ini untuk anda berbakti dalam bentuk dakwah. Baik, sebab anda kena ucap terima kasih pada 7 orang yang lain tadi. Ada tak nasib baik kat last? Ada ya. Jadi terima kasih yang lain yang sebelum itu, dan sebab itu saya dapati bahawa pembukaan yang sangat bagus ya. Yang mula dengan English ni macam spoken word ya, sangat menarik. Dan kemudian bawa ke kursi wheelchair ya. Sebab manusia ni kita tahu bahawa manusia dia ada critical area dan dia bukan senang nak percaya kita, itu manusia. Sejauh mana kita berjaya meyakinkan mereka kita telah slimkan, kecilkan critical area, dan pembukaan yang bagus termasuk tadi Datuk ya. Dan kerana itu tanggungjawab kita adalah bagaimana nak communicate dengan mereka dan lepaskan critical area tersebut. Apa modal seorang dai? Suaranya, bahasa badannya, getaran suaranya. Maka ini semua adalah saya kira ramai juga bersetuju. 3 orang di hadapan kita telah berjaya membawa dengan baik, dan saya yakin juga seperti yang lain, takut nanti 7 orang di belakang tu macam sedih ya. Kerana itulah semua yang saya kasih sekalian. Saya dapati bahawa sangat baik, dan insya-Allah macam dah nampaklah pemenang, tapi bukan 3 orang ni, 10 orang yang ada insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zul Ramli. Jadi ke-10 adalah pemenangnya Ustaz ya. Masya-Allah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan agenda seterusnya. Di manakah letaknya Ustaz hari ini? Baik, saya di sini bersama dengan penonton. Masya-Allah. 3 orang tadi bila Ustaz Zul Ramli puji, saya tengok hidung kembang-kempis. Aku dah juara ni kan. Belum lagi kita ada persembahan yang seterusnya, iaitu persembahan berkumpulan. Jadi nak tahu bagaimanakah bentuk persembahannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Alhamdulillah, kita bergabung semula dalam pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Alhamdulillah, begitu hebat 10 persembahan solo yang telah disampaikan oleh finalis Dai Muda kita pada malam ini. Dan inilah antara modul-modul yang telah disediakan oleh Yadim, dan saya difahamkan mereka juga berpeluang untuk mendapat pendedahan tunjuk ajar daripada pendakwah dunia terkenal Dr. Zakir Naik yang telah bersama dengan mereka untuk memberi tunjuk ajar tentang kaedah dakwah masa kini. Kita berikan tepukan kepada Yadim selaku penganjur kita pada malam ini dan juga akademi kita. Baiklah, kita nak teruskan dengan persembahan berkumpulan. Persembahan berkumpulan ini mereka dibahagikan dengan 2 kumpulan, kumpulan lelaki dan kumpulan wanita. Kita nak ladies first terlebih dahulu. Jom kita tengok bagaimana bentuk persembahan Dai Muda Wanita. Jom kita saksikan. Hey Sarah, aku ada gosip baru lah. Gosip apa pula awak ni? Alah. Sarah, Rita. Hey. Lama nak jumpa, sihat dah? Of course, sihat ke? Makcik Bawang dah sampai. Saya ada satu cerita ni. Tadi saya pergi beli kat restoran belah tu. Lepas tu saya nampak ada seorang lelaki ni. Mari saya tunjuk. Okey. Dia mula-mula kan, dia ambil pinggang, dia ambil cendok nasi. Lepas tu dia ambil ayam, daging, sayur, last sekali. Ya. Cantik buah. Allah. Lepas tu dia pun tepi sikit. Aku tahu. Si Ali tu kan? Betul, bijak. Sini, cakap pasal si Ali tu, aku ada berita panas lagi hot. Kau tahu tak pasal dia tu? Korang ni. Panas-panas cerita korang tu panas lagi seksa neraka. #deep.
Macam Anis je. Anis buat apa tu? Ya aku, Miza. Kejap. Saya ada banyak kerja nak buat ni. Kerja apa? Waktu kerja kan dah habis. Kerja tak pernah habis. Kerja 24 jam. Kerja netizen. Anis, baik viral perkara yang positif, ceramah ke, kisah inspirasi ke, ada juga manfaatnya. Dari viral yang negatif, tak takut dosa ke? Takut, tapi itulah, dah post. Tuan-tuan, puan-puan, inilah kehidupan kita hari ini. Mengumpat, membawang, viral sana sini. Macam ni mengumpat, macam ni pun mengumpat. Kita asyik duk cakap pasal mengumpat, membawang ni. Kita tahu tak apa sebenarnya membawang ni? Membawang ni mengumpatlah tuan-puan. Hadis riwayat Muslim ada menyebut, kalau kita cakap pasal orang, orang tak suka. Jadi, jangan kita cakap pasal orang. Betul tu Sarah. Mengumpat, mencaci, memfitnah ni guna anggota mulut dan lidah. Hari ni tangan dah ganti kerja lidah. Mengumpat, mengeji, mengutuk tak? Sudah. Kita lupa kan? Fikirkan perasaan, fikirkan apa yang terjadi kepada mangsa umpatan kita, mangsa fitnah kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, berkata baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat, jika kita sedar Allah ya Sami' yang maha mendengar setiap butir bicara yang kita lontarkan. Jika kita sedar Allah ya Basir yang maha melihat segala perbuatan kita. Jika kita sedar Allah ya Raqib yang mencatat segala tindakan kita. Pasti kita menjauhi dosa mengumpat. Qala Allah Ta'ala fil Quran, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kamu mengintip dan mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hadirin hadirat sekalian, mungkin kita tak sedar yang kita ni pernah ngumpat, pernah ngata ke orang. Jadi sekarang kita nak berubah. Nak buat guana? Sebahagian mazhab ulama Syafi'i menggariskan seseorang itu wajib memohon maaf kepada orang yang dia umpat dengan mengakui kesalahan mereka dan bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi adakah mengumpat yang dibenarkan dalam Islam? Ada. Para penonton di rumah dan di dewan sekalian, Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Salihin, mengumpat yang dibenarkan dalam Islam ni, kalau kita nampak perkara yang zalim, buatlah aduan. Kalau kita nampak perkara yang mungkar, cegahlah kemungkaran. Kalau kita nampak perkara keburukan, berpesanlah kepada kebaikan. Jadi, jauhi taubat, teruskan mengumpat. Bukanlah. Bukan. Apa dia sahabat-sahabat? Jauhi mengumpat, hidup pun berkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan mengumpat, jauh hidup tak berkat. Ya ke tidak ni? #deep. Tapi saya minat sungguh cakap Terengganu tu. Cotek dia kata. Pandai pilih perkataan. Baik, Ustazah Nur Hafizah nampak macam berminat nak beri komen. Ustazah, komen sikit. Okey, Masya Allah, anak-anak semua, Puteri Balkis, Rita, Sarah, Anis, Nur Hamizah. Secara umum saja ya, Ustazah akan komen sikit. Memang bagus anak-anak berani, Alhamdulillah, mewakili ya semua anak-anak muda untuk dipersiapkan insya-Allah sebagai pendakwah. Bila kita buat persembahan berkumpulan, nampak tak sesuatu bahawa kerjasama dalam dunia dakwah ini sangat diperlukan. Dakwah takkan dapat disempurnakan oleh seorang, tapi Masya Allah gabungan yang mantap, kita bersama akan saling sempurna menyempurnakan. Yang kedua, kawalan suara, terutama sebagai pendakwah wanita. Ya, jauhkan daripada jerit yang pitching dia lari habis tunggal langgang. Ya, yang ketiga, bawa diri dengan baik anak-anak. Khairul umur awsatuha. Dalam semua keadaan, pakaian, ya, persembahan, gaya,
suara dan sebagainya. Yang keempat, bagus anak-anak. Setiap yang kita bincangkan, bawa datang ayat Quran, bawa datang hadis, itu adalah asas kepada setiap perkara yang kita nak sampaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, satu nasihat yang sangat baik. Saya nampak Ustaz Zarifi, kedekutnya markah. Komen sikit Ustaz. Memang saya memang kedekut markah Ustaz Riri ya. Pada saya persembahan secara berkumpulan ini sepatutnya lebih baik lagi sudut koreograf. Kalaulah nak nampak suasana seperti di warung teh tarik di universiti, jadi adakanlah gelas, pinggan dan sebagainya supaya ia lebih menarik. Jadi tadi nampak memang betul macam membawang lah Ustaz Riri tadi. Ya, jadi saya itu perkara yang ditambah baik. Dan yang terakhir, ketika kita menyebut ayat Al-Quran, ketika peserta tadi menyebut surah Al-Hujurat, selepas kita membaca ayat Al-Quran, lebih baik kita huraikan berpandukan kepada tafsir. Contoh tafsir Ibn Kathir dan sebagainya, dan juga hadis juga. Kita letakkan tafsiran ulama. Ini merupakan karakter seorang pendakwah, nilai ilmu tak boleh kita kesampingkan. Baik, Alhamdulillah. Itulah komen mantap daripada juri. Terima kasih kepada da'i wanita kita yang telah membuat persembahan. Baiklah, itu tadi persembahan daripada da'i muda wanita. Bagaimana pula dengan da'i muda lelaki? Apakah bentuk persembahan? Adakah mereka nak membawang juga ataupun nak bergusti? Jom kita saksikan da'i muda lelaki. Macam kenal. Assalamualaikum. Apa khabar? Bagi salam. Ya. Yang kau ni, sabar. Yang kau ni kenapa ni? Apa pasal kau berkurta ni? Kau daripada mana ni? Kau masuk tahfiz ke apa? Aku di masjid, aku semayang Zuhur. Kau dah solat ke belum? Kalau tak, jom aku bawa pergi semayang. Tak payah kisah solat orang. Kubur masing-masing. Tak sekarang ni. Kau tak takut ke azab? Kau tak ingat dulu kau tu hipokrit? Itu kan kisah lama. Kau tak boleh lupa. Itu dululah. Dah malah cakap dengan kau. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita nak berubah jadi baik ni, biasalah ada orang kutuk kita, ada orang keji kita. Dalam hidup kita ni, selalu sangat kita kisah apa orang kata pada kita. Tapi kita tak kisah pun hubungan kita dengan Allah. Sedangkan hubungan itulah yang paling penting untuk kita jaga. Betul tu Afiq. Tuan-puan, sedangkan Nabi SAW yang mempunyai akhlak yang terpuji pun dicaci, pun dihina. Apatah lagi kita tuan-puan. Sebab itu, biar kita hidup pada expectation Allah, bukan hidup pada expectation manusia. Jalan terus saja. Hadirin sekalian, bila orang kata pasal kita, biakpilah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah uji kita, Allah nak tingkatkan martabat kita. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala nak dekatkan diri kita kepadanya. Zudi. Ya, kenapa? Aku nak minta tolong sikit lah. Tolong apa? Aku dalam proses orang kata nak menuju hijrah lah. Tapi itulah, aku nak istinja tapi orang asyik hina-hina aku. Macam mana ni? Bagus kau nak hijrah ni, Alhamdulillah. Tapi kau istinja, kau buang air, kau cebok tengah jalan ke? Istinja yang sentiasa berada dalam kebaikan tu? Itu bukan istinja lah. Istiqamah. Yang tu. Aku nak tahu istiqamah, jom. Okey, jom. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah, satu hadis baginda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, mafhumnya apa dia? Nabi sebut, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah adalah amalan yang berterusan, istiqamah walaupun ianya sedikit. Maka teruskanlah amalan kebaikan yang pernah kita buat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk dapat istiqamah, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, riwayat At-Tirmizi. Sahabat, tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, bila kita nak buat baik ini tuan-tuan, maka kita kena apa dia? Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Maka untuk konsisten dalam kebaikan, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Sangat setuju. Setelah kita dah berusaha tuan-puan, jangan lupa untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik
Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agama-Mu, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Allahumma amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sebab sudi bantu aku sampai ke tahap ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita bukan orang lain, kita kan sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang berada di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju ke arah kami, nescaya kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan ke arah kami. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita tidak tahu bilakah waktunya kita akan pergi dari dunia ini. Maka gunakanlah masa yang ada untuk menjadi hamba yang baik. Betul tak, Am? Betul tu Zudi. Untuk orang yang dalam proses mencari jalan Allah, ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah panggil hamba-hambanya yang telah melampaui batas ke atas diri mereka dengan panggilan yang paling lembut. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Allah sambung, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Yakin Allah itu maha pemberi rahmat. InsyaAllah, kerana apa Zaim? Dalam jalan menuju Allah ada manisnya kan? Sangat setuju. Bila cerita berkaitan dengan manis ni tuan-tuan dan puan, saya yakin semua pernah merasai gula-gula. Manisnya gula-gula ini sukar kita nak ceritakan kepada orang lain. Begitu juga dengan iman. Manisnya iman ini kita sukar untuk kita nak gambarkan kepada orang lain. Macam mana Afif? Untuk merasai kemanisan iman, cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Dan kita mencintai sesuatu hanya kerana Allah, dan perkara maksiat pula kita amat benci, dan kita akan merasai kemanisan itu. Betul tu Afif. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk dapat manis di dalam ibadah, kita perlu jauhkan diri kita daripada maksiat. Sebab bila satu saja maksiat kita buat, ketelepek satu titik hitam di hati kita. Bila banyak maksiat, berketelepek-telepeklah titik hitam tu dalam hati kita. Bila hati telah hitam, maka hilanglah nikmat dalam ibadah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepukan sekali lagi kepada peserta lelaki. Masya Allah. Berkelepek-kelepek tadinya. Tadi cotek ni kelepek. Elok sangatlah kan. Baik, kita nak dengarkan komen daripada Ustaz Zul Ramli, silakan. Baik, saya rasa nasihat Ustaz Zarifi tadi didengar di belakang, diorang terus laksanakan. Tampil dengan gabungan yang begitu menarik ya. Sebab bagi seorang pendakwah, alhamdulillah ya, flow keseluruhan, saya pasti saya yakin ramai rasa puas apa yang disampaikan. Apabila kita berdakwah, selang-seli antara isu dan solusi. Kerana ada setengah pendakwah yang dia angkat isu semata-mata, masalah semata-mata, tetapi mengecilkan ruang solusi. Dan akhirnya kita mengulang gejala-gejala dan kita paparkan gejala yang semua orang dah tahu. Tetapi kita tidak memberi solusi. Dan gabungan kumpulan nasyid mana saya tak tahu ni. Oh, kumpulan nasyid baru ya. Telah datang dan tampil sebenarnya bersilih ganti di antara isu yang nak disampaikan berselang-seli dan kemudian dengan solusi yang nak disampaikan, dan tahniah kepada semua orang kerana berjaya memainkan peranan. Nasihat Ustazah Datuk Ustazah Nur Hafizah tadi adalah gabungan dalam dakwah adalah sesuatu yang kena dikekalkan bukan hanya oleh 5 orang di atas pentas tetapi semua dai seluruh dunia. Barulah insya-Allah jeritan akhir daripada semua tadi akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli tanya, ni kumpulan nasyid apa Ustaz? Ini kumpulan nasyid istinja. Okey, dipersilakan barisan peserta untuk ambil tempat. Terima kasih kepada 5 peserta. Okay. Baik Azilah, apa selepas ini? Baiklah, debaran makin terasa. Siapakah di kalangan 10 finalis ini yang bakal dinobatkan sebagai juara perdana 2020? Baiklah, kita redakan debaran kita dengan menyebut, menantikan kehadiran kumpulan Invo untuk membuat persembahan pada hari ini. Dipersilakan.
hilangkan hausku, dan syafaatmu hanya yang dah ku seru, kerana kau nabiku. Ingin sekali kau ku jadikan terang, berpimpin tanganku ambil keberkahan, menatap wajahmu yang penuh ketenangan, menghapus kekusutan. Namun layakkah diri ini lemah dengan segala uji, walau berjanji untuk kembali, masih ku ulangi lagi. Apakah itu namanya cinta? Jika bermain di bibir saja, buktikanlah dengan jiwa raga, suburkannya dengan takwa. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah. Terimalah kami sebagai umatmu, tenaga kau sanggup menghilangkan hausku, dan syafaatmu hanya yang dah ku seru, kerana kau nabiku. Ingin sekali kau ku jadikan teman, berpimpin tanganku ambil keberkatan, menatap wajahmu yang penuh ketenangan, menghapus kekusutan. Namun layakkah diri ini lemah dengan segala uji, walau berjanji untuk kembali, masih ku ulangi lagi. Apakah itu namanya cinta? Jika bermain di bibir saja, buktikanlah dengan jiwa raga, suburkannya dengan takwa. Ya Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terimalah daku, Ya Rasulullah, merindui Ya Habibullah, syafaatkan daku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di pentas akhir Dai Muda Yadim 2020 dan debaran semakin terasa setelah kita menyaksikan 10 persembahan solo dan 2 persembahan berkumpulan, dan mereka sudah bersiap sedia
untuk menantikan siapakah pemenang yang akan dinobatkan pada malam ini setelah mereka mengikuti pelbagai latihan yang telah diberikan dan pelbagai tunjuk ajar yang diberikan dan mereka telah persembahkan di pentas akhir ini, dan malam ini mereka akan graduasi sebagai Da'i Muda Yadim tahun 2020. Namun sebelum itu Azila, mereka sangat bertuah kerana mereka ini telah diuji dengan ujian yang telah diberikan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk diberikan tauliah mengajar. Untuk itu dijemput Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, iaitu Tuan Kamarul Arif bin Tuan Song, untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan tauliah mengajar wilayah persekutuan yang telah diberikan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Baiklah, kita mulakan dengan Da'i Wanita dahulu. Baiklah, kita mulakan dengan Da'i Muda Rita. Kemudian Da'i Muda Hamiza. Seterusnya Da'i Muda Sarah. Seterusnya Da'i Muda Puteri. Da'i Muda Anis. Seterusnya kita jemput Da'i Muda Zuhdi. Seterusnya Da'i Muda Afif. Mengikuti rapat Da'i Muda Am. Da'i Muda Naim. Dan yang terakhir Da'i Muda Zaim. Tahniah diucapkan kepada para peserta. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kamarul Arif di atas penyampaian tauliah mengajar wilayah persekutuan. Baiklah. Sebelum kita mengumumkan juara perdana, ada beberapa anugerah, 5 anugerah yang akan disampaikan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan oleh pihak Yadim. Bagi mengumumkan dan menyampaikan anugerah khas tersebut, bukan saya, bukan Nazila, tetapi kita akan undang ikon dakwah Yadim yang akan mengumumkan dan menyampaikan anugerah tersebut. Bagi anugerah yang pertama, kita undang Tuan Haji Sufian bin Yahya daripada TV Al-Hajrah untuk menyampaikan dan mengumumkan anugerah Tekno Da'i. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang bagi anugerah Tekno Da'i adalah Putri Balkis. Tahniah Da'i Muda Putri. Beliau akan membawa pulang sebuah trofi, kalungan bunga dan juga wang tunai RM13,000. Masya Allah. Masya Allah, tahniah diucapkan. Ini zaman moratorium akan berakhir ni. Ini menang besar malam ni. Masya Allah. Ini Masya Allah. Tahniah diucapkan kepada Da'i Muda Putri. Baik, seterusnya kita menjemput ikon Yadim kita, Ustazah Asma Harun, ke pentas untuk memberi anugerah Da'i Muda Antarabangsa. Silakan Ustazah Asma Silakan Harun. Ustazah. Cantik baju hari ini Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan pemenang bagi anugerah Da'i Muda Antarabangsa membawa maksud namanya Penjagaku, bermula daripada huruf H, berakhir ayahnya huruf M. Dipersilakan Da'i Muda Antarabangsa Hifzi bin Zaim. Subhanallah. Tahniah. Tahniah Da'i Muda Zaim. Zaim, beliau akan membawa pulang sijil penghargaan dan sebuah trofi dan sekuntum bunga yang sangat cantik. Ni banyak kuntum Ustazah. Alhamdulillah. Dan juga wang tunai. Dan wang tunai sebanyak RM13,000. Tahniah diucapkan kepada Da'i Muda Zaim. Tahniah Da'i Muda Zaim. Terima kasih kepada ikon kita Ustazah Asma Harun.
Baik, seterusnya bagi Dai Muda Muslimah, kita undang ikon dakwah Yadim Ustazah Isfadiah untuk mengumumkan dan menyampaikan anugerah seterusnya. Dipersilakan. Siapakah yang akan menerima anugerah Dai Muslimah? Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang bagi anugerah Muslimah Muda adalah bermula daripada huruf N yang bercahaya, Nur Hamizah. Masya Allah, tahniah diucapkan kepada Dai Hamizah. Beliau bakal menerima sebuah sijil penghargaan dan sebuah trofi. Sekutum bunga berwarna merah. Dan wang bernilai RM13,000. Masya Allah. Dan juga ada hadiah tambahan iaitu gold bar sumbangan daripada Yayasan Yatim Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Tahniah diucapkan. Terima kasih Ustazah Isfadiah di atas pengumuman tadi. Seterusnya kita akan jemput yang berbahagia Dr. Fakhruddin selaku Timbalan yang di-Pertua Yadim untuk mengumum dan menyampaikan anugerah Dai Muda Murabbi. Dipersilakan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang bagi anugerah Murabbi Muda adalah Naim Sa'dun. Masya Dai Muda Allah. Naim. Tahniah diucapkan kepada Dai Muda Naim. Ini berkat cakap Kedah tadi agaknya ni. Baik, beliau akan menerima sebuah trofi, sekalung bunga dan juga wang tunai RM13,000. Tahniah diucapkan kepada Dai Muda Naim. Baik, anugerah seterusnya Azila adalah anugerah Dai Muda Bestari dan kita undang seorang tokoh motivator terkenal di Malaysia, juga ikon dakwah Yadim. Silakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Khamsah. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, pemenang bagi anugerah Bestari Dai Muda adalah, ini bukan khusus ya, dia tak khusus langsung. Namanya Am Iskandar. Tahniah diucapkan kepada Dai Muda Am. Sebagai Dai Muda Bestari, beliau akan menerima sijil penghargaan dan sebuah trofi. Pegang kuat-kuat. Dan sekutum bunga berwarna biru. Biru pink, Masya Allah. Sejambak bunga. Baik. Dan wang tunai bernilai RM13,000. Ini berkat Terima kasih beristinja kepada atas pentas Ustaz. tadi ya. Baik, sebelum kita mengumumkan juara perdana malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nasruddin bin Hassan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan hadiah juara perdana ini. Kita berikan tepukan kepada yang di-Pertua Yadim. Tebaran semakin terasa setelah mereka mengikuti memilih seramai 200 orang telah memohon untuk menyertai program ini. 20 yang berjaya memasuki akademi, 10 yang berjaya ke pentas akhir, 5 telah mendapat anugerah. Namun, siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara perdana Dai Muda Yadim 2020 pada malam ini? Adakah Dai Muda Zaim? Adakah Dai Muda Zuhdi yang tersenyum di belakang? Ataupun Dai Muda Hamizah cotek tadi? Ataupun Dai Muda Putri? Semuanya layak, namun rezeki
berpihak kepada seorang individu sahaja. Saya tidak sanggup lagi menahan untuk menyebut juaranya malam ini, kerana menahan perasaan orang mendengar keputusan ini suatu penyiksaan, Azila. Sangat berdebar, Ustaz. Adakah anda sudah bersedia? Lagi, adakah anda sudah bersedia? Baiklah, kita sebut sama-sama, Azila, ya. Juara perdana Dai Muda Yadim 2020 jatuh kepada 3, 2, 1. Dai Muda Naim. Dipersilakan Dai Muda Yadim. Tahniah diucapkan kepada Dai Muda Naim. Tahniah diucapkan, beliau akan menerima trofi, sejambak bunga dan wang tunai RM10,000. Baikkan kita berikan tepukan gemuruh kepada Dai Muda Naim dan 9 finalis Dai Muda Yadim 2020. Tahniah diucapkan kepada Untuk semua itu, peserta. kita jemput juara kita malam ini. Untuk menyampaikan ucapan, sebelum itu kita jemput Yang di-Pertua Yadim bersama tetamu-tetamu kehormat untuk kembali ke pentas utama. Terima kasih diucapkan kepada tetamu-tetamu kehormat kita malam ini yang sudi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Inilah para hadirin sekalian, juara yang telah diangkat pada malam ini. Untuk itu kita mempersilakan juara kita Dai Muda Yadim untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kemenangan ini datang daripada Allah dan ini kemenangan untuk seluruh ummah. Jadi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih terutamanya kepada Yadim sendiri, TV Al-Hijrah dan seluruh produksi, dan tidak lupa kepada guru-guru saya dan juga yang sedang menonton hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perintis semangat untuk saya lebih berdakwah yang lebih istiqamah pada akan datang, insya-Allah. Masya Allah. Berikan tepukan kepada Dai Muda Muda Naim dan juga Tahniah. kepada 9 finalis kita pada malam ini. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung rancangan pentas akhir Dai Muda Yadim 2020. Pelbagai persembahan, pelbagai iktibar topik yang mereka kupas. Yang paling penting adalah untuk kita sematkan dan kita mengambil pengajaran daripada persembahan yang mereka sampaikan sebentar tadi, Azila. Ya, langkah baru bermula. Perbanyakkan ilmu untuk kita berikan kepada umat yang memerlukan. Dan kita juga ingin memberi pesanan kepada seluruh penonton dan rakyat Malaysia supaya kita terus menjaga SOP kita dalam kita menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Saya pun dah tersasul dah. Tak apa Ustaz, tak apa. Masya Allah, sebab teringat kepada istinja tadi. Baik, walau bagaimanapun kami memohon maaf atas kesilapan dan kekurangan sepanjang kami mengendalikan program kita pada malam ini. Untuk itu saya mengakhirinya dengan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada tahun akan datang. Saya Ustaz Hariri. Saya Ustazah Hazila. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menjamin keselamatan umat berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang mungkar, pasti beroleh kejayaan. Syiar Islam berkembang semesta, mujahidin yang berusaha tegakkan jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Bangkit amalkan ajaran suci, tuntut keredaan ilahi. Kalimah tauhid pasti dihayati di jiwa setiap muslimin. Bangun sahutlah berita ilahi, mulakan dakwah ke warga
sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini, dengan iman kamu berbakti. Islam menjamin keselamatan umat berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang munkar, pasti beroleh kejayaan. Syiar Islam berkembang semesta, mujahidin yang berusaha jihad di jalan mulia untuk keamanan semua. Bangkit amalkan ajaran suci, tuntut keredaan ilahi. Kalimah tauhid pasti dihayati di jiwa setiap muslimin. Sambutlah perintah ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri.